Hai, salam sejahtera. Selamat pagi kepada anda di luar sana. Anda sedang menonton Malaysia Memilih bersama saya Jijak Ahmad dan juga Ashraf Roslan. Pastinya pada jam ini kita nak berdiskusi berkenaan dengan menjelang PRU ke-15, proses-proses ketika ini dan juga apa mungkin yang kita boleh fokuskan sebelum tarikh keramat 19 November itu. Kerana kalau kita lihat sasaran kuota 30% pencalonan wanita masih gagal dicapai dalam pilihan raya umum ke-15 dan setakat data yang diperolehi pada 3 November, peratusan calon wanita bagi kerusi parlimen yang diumumkan tidak mencapai sasaran dengan Pakatan Harapan yang kita tengok paling tinggi je lah, 18%. Dan Gigi, seramai 1,386 orang calon telah disahkan layak bertanding pada pilihan raya umum ke-15 oleh Suruhanjaya Pilihan Raya susulan proses penamaan calon yang berlangsung semalam. Pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh berkata, daripada jumlah tersebut, 187 daripadanya adalah terdiri daripada calon wanita yang akan turut bertanding bagi merebut kerusi di peringkat Parlimen dan juga Dewan Undangan Negeri. Tapi sebelum kita nak berdiskusi, saya rasa Gigi dah bersedia dengan data-data yang Gigi persembahkan. Kita nak tunjukkan juga ini merupakan saya kira perincian berkenaan dengan data kalau kita boleh bandingkan mengikut jantina lelaki dan wanita ya. Kalau lelaki untuk kerusi parlimen jumlah pencalonannya adalah 818 manakala wanita adalah 127. Perbezaan yang sangat besar di situ dan juga DUN 375 pencalonan dan daripada itu adalah lelaki manakala wanita adalah 59 calon. Kalau untuk di DUN N66 Bugaya Sabah, 6 daripadanya adalah calon lelaki, hanya seorang calon wanita yang kita boleh lihat jumlah keseluruhan adalah 1,386 calon kesemuanya. Ini meliputi kalau kita tengok peratusannya adalah hanya 13.5% calon wanita yang bertanding pada PRU ke-15 kali ini. Baik, kita nak tengok perincian mengikut parti. Ini kalau saya boleh pecahkan calon wanita pada PRU ke-15, 127 peringkat parlimen, manakala 60 lagi di peringkat DUN. Dan kalau kita pecahkan mengikut parti, Pakatan Harapan tinggi peratusannya ataupun jumlah calon wanitanya tinggi iaitu 39 orang, manakala Barisan Nasional 22 calon wanita, Perikatan Nasional 16 calon wanita, Pejuang 16 calon wanita, Bebas pula 10 calon wanita dan Warisan adalah 6 calon wanita. Ini kalau kita tengok pecahan mengikut parti. Hanya Pakatan Harapan itu pun sekitar saya kira 25.4%, tak sampai 30% calon wanita. Baik, kita nak bercakap mengenai perkara ini, perincian ini. Kita nak terus bersama dengan penganalisis di talian, Profesor Dr. Sharifah Shahira. Terima kasih kerana sudi bersama kami di Malaysia Memilih. Terima kasih Gigi kerana sudi menjemput saya. Ya, Prof, kalau kita lihat perincian yang saya bawakan tadi, apa mungkin maksudnya dalam sistem demokrasi kita? Adakah ini bermaksud ketika ini kurangnya pengiktirafan wanita atau negara kita masih kurangnya bakat-bakat kepimpinan dalam kalangan wanita itu sendiri, Prof? Terima kasih soalan tu, Gigi Ashraf. Kalau kita tengok, sudah tentu bukan disebabkan oleh kekurangan bakat, tetapi ianya lebih kepada kekurangan pengiktirafan oleh parti-parti politik terhadap kepimpinan wanita itu sendiri. So, kalau kita tengok daripada PRU yang sebelumnya juga, ianya menunjukkan bukanlah disebabkan oleh kekurangan calon wanita ataupun wanita tak ramai aktif dalam parti, ya. Mereka adalah satu golongan majoriti yang aktif dalam parti dan juga merupakan penggerak utama parti. Ya, apa masalah yang utama yang kita nampak di sini adalah lebih kepada pengiktirafan yang diberikan kepada pemimpin-pemimpin wanita dalam parti politik. Kerana di dalam parti politik terdapat satu kompleksiti ataupun cabaran-cabaran yang hanya ahli parti sahaja yang dapat mengetahuinya. Contohnya mereka mempunyai warlords, ya, iaitu golongan-golongan yang telah lama, ya, memegang jawatan dalam parti, tidak mahu berganjak daripada tempat tersebut. Bila dah diberi kepada wanita, contohnya ditumpat,
ya dia telah beralih arah ya kepada parti lain. So ini adalah salah satu sebabnya, dan kalau kita tengok memang alhamdulillah adalah peningkatan kalau nak banding dengan pilihan raya dahulu. Contohnya pilihan raya yang ke-14 kita hanya 10.48% secara keseluruhannya untuk parlimen. Kini seperti yang telah disebut tadi oleh Gigi, sekarang kita dah ada 13.5%. Maknanya adalah 3% peningkatan. Dan kalau kita tengok dari segi sudut suara-suara pemimpin wanita, ada perbezaannya, iaitu pada PRU ke-14 dalam kajian saya mendapati pemimpin-pemimpin wanita dalam parti tidak pun ya menyuarakan ketidakpuashatian apabila mereka dicalonkan dengan jumlah yang sedikit. Tetapi kali ini amat menarik apabila kita dapat lihat bahawa pemimpin-pemimpin wanita dalam parti kini berani bersuara dengan lantang menyanggah ya apa yang telah dibuat, keputusan yang telah dibuat oleh presiden-presiden parti. Dan ini merupakan salah satu perkara yang baik yang telah berlaku dalam politik Malaysia, di mana pemimpin-pemimpin wanita kini lebih berani ya untuk demand bahawa mereka perlukan lebih banyak kerusi. Ya, memang tak banyak perubahan, iaitu 3%, tetapi alhamdulillah ianya meningkat, dan ini juga adalah hasil daripada sokongan-sokongan yang diberikan oleh para NGO, iaitu saya daripada Majlis Kebangsaan Pertubuhan-Pertubuhan Wanita, dan bersama-sama kami ada 200 NGO wanita dan juga lagi 20 lebih NGO lain. Kami telah mewujudkan pantau PRU ke-15 untuk melihat prestasi dan menilai prestasi parti-parti politik. Dan selepas ini kami sedang menjalankan penilaian sama ada calon-calon wanita ini diletakkan di tempat yang boleh menang ataupun di tempat yang sememangnya saja-saja nak letak. Ya, kami masih menganalisis di dalam perkara itu. Namun walaupun 3%, ya, kita ada masalah di mana ada beberapa calon wanita yang begitu kaliber, ya, amat berkaliber, tetapi dilonggokkan di dalam kursi-kursi tertentu, iaitu di Ampang, ya. Di Ampang ni kita tengok YB Zuraida, ya, seorang yang sudah tentu dikenali, ya. Nombor 2 adalah YB Rodiah, ya, juga diletakkan di satu tempat, iaitu di Ampang, dan ada 5 calon wanita di Ampang ini. Dan di Sepang juga kita nampak figura wanita yang hebat, iaitu Datuk Seri Rina Harun dan juga Aiman Atirah, ya, juga di situ bersama-sama dengan Cik. So 3 orang di Sepang, lepas tu 3 orang lagi di Batu, iaitu calon bebas. Ya. Dan Prof, kalau kita lihat itu secara faktanya masih lagi tiada parti politik yang capai 30% pencalonan wanita. Adakah situasi ini boleh kita cakap membimbangkan? Situasi ini sememangnya membimbangkan. Tapi sekurang-kurangnya sekarang ni kita bimbang. Kalau dahulu kita tak kisah pun, ya. Kalau nak ikutkan PRU ke-13 hanya 8% wanita, dan sebelum itu lebih kurang daripada 8%. Dan alhamdulillah kini rakyat Malaysia, terutamanya dengan adanya Esra Awani, ya, dan juga pihak-pihak media yang lain bersama-sama dengan NGO, kita telah mewawarkan ke masalah, ya, apabila kita mempunyai peratusan wanita iaitu kurang daripada 10%. Dan kini kita telah gerak kepada 13%, dan insya-Allah pada PRU ke-16 ianya akan lebih baik, tetapi kita perlukan, ya, lebih banyak sokongan dan juga komitmen daripada parti politik, ya, iaitu pemimpin-pemimpin wanita perlulah menggerakkan, ya, pastikan PRU ke-16 lebih ramai calon wanita.
Dan kami sebagai masyarakat sivil dan juga pihak media, kita akan menyokong. Kenapa? Ini adalah agenda negara. Setakat ini Malaysia terletak di tangga, saya rasa dah banyak kali disebut-sebut di tangga yang amat buruk apabila bercakap tentang kepimpinan wanita dalam politik kalau nak dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan ini menunjukkan sistem demokrasi kita masih belum matang kerana suara wanita iaitu 50% rakyat Malaysia hanya didengari sebanyak 10 hingga 15% sahaja. Dan suara wanita, kepentingan wanita adalah berbeza dengan lelaki, terutamanya pada ketika ini. Wanita lebih dikenali sebagai yang amat sensitif dengan kebajikan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ini telah terbukti dalam pelbagai kajian, termasuklah kajian yang dilakukan di Parlimen apabila perbahasan mengenai kesejahteraan rakyat dan juga kebajikan rakyat, yang banyak bersuara adalah wakil rakyat wanita walaupun mereka hanya 33 orang sahaja. Ya, dan kita lihat seperti yang telah disebut oleh Merdeka Center bahawa apa yang pengundi hendak sekarang ini adalah wakil rakyat yang dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat seperti harga barang naik, kos sara hidup dan sebagainya. Kerana selepas pasca pandemik, inilah masalah utama. Dan saya pasti sekiranya ramai lagi wanita yang menang di dalam PRU 15, insyaAllah ada peningkatan. Kalau dulu 10% boleh menang 33 orang dan mungkin sekarang bolehlah menang 40 hingga 40 orang, insyaAllah. Ya. Prof, kalau kita melihat seperti yang Prof katakan sebentar tadi, di mana kalau kita melihat daripada calon-calon yang telah pun diletakkan, Prof masih lagi membuat kajian lah. Tapi kalau daripada secara kasar, kalau kita lihat sekarang ni penempatan calon-calon wanita itu, adakah mereka ini sememangnya hanya sekadar diletakkan di kawasan itu ataupun bagaimana? Mungkin Prof boleh terangkan juga, dan mungkin saya suka untuk tanyakan apa sebenarnya peranan pemimpin wanita ini? Bagaimana kita ingin melihat untuk memastikan pengundi-pengundi ini faham mengenai peranan pemimpin wanita? Okey, kalau kita tengok dari setakat ini saya telah menganalisis PH dan dari segi DAP dan juga PKR, nampaknya memang ada kawasan yang selamat yang telah mereka letakkan wanita, dan ada juga kawasan yang 50-50 dan sedikit 50-50 dan sedikit sahaja, mungkin satu atau dua sahaja yang sudah tentu kalah. Tapi saya masih belum dapat menganalisis parti-parti lain, dan insyaAllah saya boleh menceritakannya pada mungkin esok pada pihak media. Dan pantau PRU 15, kami akan mengeluarkan kenyataan mengenai penilaian prestasi setiap parti politik dalam mengiktiraf calon wanita, dan dalam kenyataan media yang akan kami edarkan dalam masa yang singkat ini, malam ini ataupun esok, akan ada parti mana yang betul-betul ikhlas meletak wanita di tempat yang boleh menang. Sebab sekarang ni semua parti adalah 50-50 lah. Sebab kita banyak penyuruh, meriah demokrasi kita, pilihan raya kita kali ini. Kenapa penting kepimpinan wanita? Kerana pemimpin wanita melihat sudut pandang yang berbeza daripada ahli politik lelaki. Ahli-ahli politik lelaki lebih melihat sudut yang dinamakan makro, iaitu mungkin inilah yang terjadi di Malaysia. Kita telah membangun dengan pesat, alhamdulillah, dari segi infrastruktur dan sebagainya. Namun apabila kita melihat dari sudut kemasyarakatan, kebajikan dan juga kesejahteraan rakyat dan juga golongan-golongan yang rentan dan tertinggal, dalam perbahasan, kalau kita tengok dalam Hansard, golongan wanita lah, wakil rakyat wanita lah yang lebih bersuara dan berpartisipasi apabila bercakap sebarang topik yang berkaitan dengan kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Dan ini menunjukkan bahawa
dulu tak apa, tak apalah kita ada banyak pemimpin lelaki, tetapi kini rakyat memerlukan lebih ramai pemimpin wanita supaya kita ada keseimbangan pembangunan negara, iaitu pembangunan dari segi infrastruktur dan juga pembangunan dari segi pembangunan insan. Ya. So kita perlukan pembangunan insan dan salah satunya adalah apabila kita tengok perbahasan-perbahasan dalam parlimen menunjukkan dan membuktikan bahawa wanitalah, wakil rakyat wanitalah yang banyak dan juga amat peka tentang kebajikan dan kesejahteraan rakyat. Baik, kita nak bercakap banyak lagi dengan Profesor Madya Dr. Sharifah Shahirah Syed Sheikh, penalisis politik dari NCWO. Tapi kita perlu berhenti rehat seketika. Kembali selepas ini kita nak tengok bagaimana sebenarnya kesamarataan ini dapat kita capai. Baiklah, sebelum kita sambung diskusi kita pada hari ini dalam Malaysia Memilih, kita nak terbang ke Kuching sebentar di Sarawak dengan rakan strategik kita di TVS bersama Jazaklan dan juga Wan Alif. Apa khabar kita? Selamat pagi. Selamat pagi Jazaklan. Hai, apa khabar? Baik. Selamat pagi. Baik, kita tahu di Sarawak semalam gabungan Parti Sarawak GPS melancarkan manifesto menjelang PRU ke-15. Kita nak terus kepada soalan ni Jazaklan dan Wan Alif. Bagaimana sebenarnya sentimen rakyat Sarawak sendiri? Kita tahu tumpuan utamanya dalam manifesto itu adalah mewujudkan kerajaan persekutuan yang kuat dan juga stabil. Rata-rata mungkin daripada pemerhatian Jazaklan dan juga Wan Alif, bagaimana sentimen ataupun penerimaan rakyat berkenaan dengan manifesto GPS malam? Ya, terima kasih Awani kerana bersama kami pada pagi ini. Yang pastinya bahang pilihan raya telah pun makin rancak berlaku. Dan semalam Yang Amat Berhormat Premier Sarawak telah pun melancarkan manifesto bagi gabungan Parti Sarawak GPS dan 25 teras manifesto GPS telah pun dikemukakan dan memperlihatkan 5 teras utama, iaitu seperti mana yang dikatakan oleh Gigi tadi, iaitu menjamin kestabilan dan juga kekuatan politik Sarawak. Sebab apa? Sebab saya yakinlah atas pandangan saya sendiri, Juzek, saya yakin rakyat telah pun dimanifestasikan dengan keupayaan dan kemenangan pada PRN negeri Sarawak yang telah pun berlalu, dan saya yakin dengan manifesto yang telah pun dilancarkan semalam terus memberikan satu keyakinan dan juga mampu menarik mandat rakyat kembali kepada sebuah kepimpinan yang stabil dan juga politik yang matang. Itu sebenarnya. Baik, kalau kita lihatkan di dalam 25 manifesto itu, kalau kita boleh highlightkan, iaitu MA63 Malaysia Agreement, perjanjian Malaysia 1963 ini merupakan fokus utama buat kerajaan Sarawak dalam memperjuangkan hak-hak Sarawak yang telah terakis pada sebelum ini, dan dengan adanya manifesto ini sedikit sebanyak
memberikan sentimen kepada pengundi juga. Di bawah MA63 itu ada juga fokus-fokus yang diberikan antara pembangunan luar bandar juga diberikan fokus utama buat kerajaan GPS. Ini memastikan supaya pembangunan di luar bandar terus terancang. Kalau dilihat dari segi penggunaan air, elektrik dan sebagainya, jambatan itu bagi meningkatkan sosioekonomi. Jadi saya kira kawan dan juga rakan media kita Sarawak ni, manifesto seperti ini memang memberikan sikit sebanyak kepada sentimen kepada pengundi luar bandar dan juga bandar dalam kita meletakkan satu kad undi ke dalam balang pada 19 November nanti. Itu yang kita boleh diberkatakan tentang manifesto GPS yang telah dilancarkan pada hari semalam. Wan Alif dan Jazaklan, sebenarnya kalau kita ada banyak masa, sedaplah untuk kita bertanyakan soalan semua, tapi kita masa mencemburui kita. Betul. Dari semasa ke semasa kita akan bersama dengan TVS untuk melihat dari segi sisi bagaimana sebenarnya nak menuju ke PRU ke-15 ni, sentimen dan juga pandangan orang Sarawak sendiri. Baik, terima kasih Jazaklan dan juga Wan Alif. Baik, kita nak beralih kepada Profesor Madya Dr. Sharifah Shahirah. Prof, ya, saya. Prof, kita tadi ke Kuching sebentar, tapi dalam masa yang sama kita juga nak tahu bagaimana sebenarnya pemimpin-pemimpin wanita dari Sabah dan Sarawak ini. Bagaimana sebenarnya bakat-bakat kepimpinan dari sana? Kerana kalau kita tengok untuk DUN N66, 7 pencalonan yang diterima, 6 saja adalah lelaki, hanya seorang wanita. Prof. Itu saya tak sempat lagi nak melihat analisis tentang itu, tapi saya pasti yang dicalonkan contohnya GPS ada 13% dan juga warisan juga ramai di Sabah, ya. Jadi di sini kita nampak bahawa mereka juga mengiktiraf wanita dan terdapat wanita-wanita yang hebat di sana seperti YB Nancy Shukri, ya. Dan sudah pasti sentimen wanita di Sabah dan Sarawak adalah seperti di Malaysia, di Semenanjung. Dan pantau PRU 15, kami juga mempunyai gabungan NGO daripada Sabah dan Sarawak seperti NGO Power of Women, Purple Lily, Sawo, ya, mereka juga kini sedang memberi informasi-informasi daripada Sabah dan Sarawak, dan kami juga akan menyokong dan juga mengetengahkan calon-calon wanita di Sabah dan Sarawak juga. Prof, kalau kita lihat seruan ataupun permintaan itu sering dilakukan. Saya kira sejak PRU terdahulu lagi. Jadi apa sebab sebenarnya atau kita masih gagal untuk mencapai 30%? Adakah disebabkan masih ada kurang rasa kepercayaan terhadap pemimpin-pemimpin wanita ni, Prof? Pada pendapat saya telah menulis satu artikel jurnal di Jurnal Parlimen. Ianya lebih kepada kebudayaan kita yang berteraskan ataupun berpraksikan patriarki, iaitu dalam bahasa mudahnya ketuanan lelaki itu. Kalau kita tengok parti-parti politik, lebih ramai pemimpin-pemimpin yang di atas adalah pemimpin lelaki. Dan oleh kerana budaya patriarki ini telah terbentuk semenjak daripada awal penubuhan, maka ianya amat sukar untuk diterobosi. Dan apabila saya mendengar contohnya wanita UMNO sendiri menggesa dan juga lantang mengkritik keputusan Presiden Parti sebab MKT UMNO telah memutuskan dan berjanji untuk meletakkan minimum 30% dan ini tidak dilaksanakan, dan Ketua Penerangan Wanita, Ketua Wanita sendiri telah lantang bersuara, dan ini menunjukkan satu perkara yang baiklah. Dan saya tak nampak perkara-perkara lain yang menjadi sebab utama, ianya lebih kepada kebudayaan kita, budaya kita yang masih di takat yang melihat lelaki itu lebih superior, dan pembentukan parti politik itu juga penyebabnya. Kalau kita tengok seperti tidak disebut ya, Parti Bangsa Malaysia, disebabkan oleh pembentukan Parti Bangsa Malaysia ni, dia lebih kepada ada kesetaraan gender daripada awal, ya, kerana YB Zuraida ada di situ. Dia telah ada 4 calon wanita dan 7 daripada 7 calon dan mencatatkan 57%. Dan
dengan ini tidak ada langsung ianya disebabkan oleh kewibawaan wanita ataupun sebagainya, tetapi ianya lebih kepada keputusan yang telah dibuat adalah dibuat oleh majoriti pemimpin-pemimpin lelaki di dalam setiap parti politik. Dan saya amat mengucapkan tahniah kepada semua pemimpin-pemimpin parti politik wanita yang kini lantang bersuara dan bertekad untuk memastikan lebih ramai wanita dalam sebagai calon dan bukan sahaja perayu undi seperti yang sebelum ini. Sebelum ini, kita tidak nampak permasalahan apabila calon wanita hanyalah 8%, 6%. Tapi kini kita nampak ianya satu permasalahan dan itu merupakan satu anjakan paradigma yang baik dan kita insya-Allah akan nampak peningkatan yang drastik daripada PRU ke-15 kepada PRU ke-16 nanti. Ya, Prof. Akhir sekali, sebelum kita hanya berbaki 2 minit di sini, kalau Prof boleh bandingkan jumlah pemimpin wanita dalam tampuk kepimpinan negara kita dengan negara-negara jiran, misalnya Singapura atau Indonesia atau negara-negara luar yang lain, di mana sebenarnya tahap kita ni? Kalau kita boleh bawakan perbandingan, sebab kita pun dah tahun 2022 ni, kesedaran perlu dibawakan dengan segera. Itulah, kita ni nasib baik, kita suka, kita nampak ya, kita di dalam globalisasi kita nampak perbezaan di antara negara-negara lain. Dan kalau kita tengok negara lain, saya bagi kita dah 65 tahun merdeka, di dalam Asia Tenggara, kita di tangga yang kedua ke bawah, di bawah, ya. Dan di dalam IPU ataupun Interparliamentary Union, kita di tangga nombor 144 daripada 180. Dan ini adalah satu catatan yang amat tidak membanggakan untuk negara kita, kerana kita ni negara yang dikategori dalam Very High Human Development Index. Tetapi apabila bercakap tentang kepimpinan wanita dalam politik, kita mempunyai skor yang terendah di dalam Asia Tenggara dan juga nombor 40 lebih terendah di dalam dunia. Dan ianya amat menduka citakan dan sepatutnya inilah satu-satunya national agenda utama kita, kerana kalau kita tengok dari sudut pendidikan, kita telah maju ke depan. Dari segi sudut kesihatan, kita mendapat skor yang tinggi dalam global gender gap index. Di dalam ekonomi dulu kita kurang baik, tapi kini kita telah ada peningkatan yang banyak, iaitu daripada 48%, sekarang dah 55% wanita yang bekerja, yang berpendapatan. Ya. Cuma dalam politik kita masih tidak berganjak dan masih di nombor tangga yang tercorot di dunia dan juga di Asia Tenggara. Baik, terima kasih Profesor Madya Dr. Sharifah Shahirah Said Sheikh, penganalisis politik dari NCWO, Majlis Kebangsaan Pertubuhan Wanita Malaysia. Kita diskusi tadi jumlah wanita yang masih lagi kecil lagi peratusannya dalam kepimpinan negara dan juga menjadi calon di PRU ke-15. Sekian saja Malaysia Memilih pada jam ini. Saya Jijak Ahmad. Dan saya Ashraf Roslan. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.